Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bertemu sekali lagi dalam sesi perkongsian kita pada hari Rabu malam. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita akan sambung pada tempat yang kita dah berhenti sebelum ni. Okey, sambil sebelum tu kita nak ulang balik. Kita nak recall balik apa yang kita dah ambil sebelum ni. Okey, baik. Kita pergi pada tempat kita. Okey, ni tempat yang kita nak cerita pada malam ni. Okey, baik. Apa yang kita dah ambil sebelum ni? Kita cuba buka kita punya whiteboard kita. Al-Quranul Karim, maka kita sebutkan benda pertama yang kita kena pelajari adalah yang pertama, makhraj. Ini yang pertama. Okey, dan mana kita sebutkan makhraj, kita ada 3 je. Okey, kita ingat balik, ini ulangan. So, saya akan ulang dengan laju. Kerong, kong. Okey, kemudian kita ada lidah. Kemudian kita ada bibir. Okey, baik. Okey, dalam kita nak menyebutkan huruf-huruf, bacaan-bacaan dalam Al-Quran, perkataan-perkataan dalam Al-Quran, ini adalah benda yang paling penting. Kita tak ada benda ni, maka kita tak akan mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Okey, sebab tu dalam makhraj, maka kita kena ingat, kita kena hafal. Dan cara untuk kita ingat benda ni sama ada hafalan. Okey, yang mana hafalan ni agak susah sikit. Sebab apa? Kita nak kena hafal nun dekat sini, ya dekat sini, waw dekat sini, ba dekat sini, lalu susah untuk kita. Ataupun kita ada cara lain, iaitu kita sentiasa ulang. Kerana orang Arab dia ada pepatah. Okey, pepatah Arab dia kata at-tikrar, okey, at-tikrar yuwallidu syatar. Okey, yuwallidu syatar. Syatir, syatar. Saya tak ingat. Syatar ni ta. Okey, yuwallidu syatar. Syatar ni orang yang hebat. Ni hebat. Okey, at-tikrar, ulang. Okey, orang yang biasa buat kerja yang sama tiap-tiap kali, maka dia akan jadi expert dan pakar dalam bidang tersebut. Okey. So dalam kita nak tahu makhraj-makhraj huruf, cara sebutan huruf, maka sentiasa kita ulang. Okay, tiap-tiap hari, bagi masa 10 ke 15 minit. Tiap-tiap hari. Okay, kita abaikan yang lain. Okay, kita ada masa untuk kita baca Al-Quran dengan bacaan Al-Quran, tapi 10-15 minit ni untuk kita fokus pada makhraj. Kita sebut huruf ni, maka kita duk fikir mana makhraj dia. Sebut huruf fa, mana makhraj dia. Sebut huruf kaf, mana makhraj dia. Lam, mana makhraj dia. Okay, 10 hingga 15 minit sahaja setiap hari. Ini yang diperlukan. Okay, kita ada lepas subuh, kita ada waktu lapang kita ada lepas isyak, maka gunakan peluang yang kita ada untuk kita ulang makhraj. Okay, kemudian yang kedua, kita juga telah sentuh tentang tebal dan nipis. Okay, tebal dan nipis. Okay, di mana kita sebutkan bahawa huruf-huruf kita ada huruf yang kita bahagi kepada 3. Yang di tengah-tengah ni ra, yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Okay. Kadang-kadang nipis. Okay. Dan kita ada huruf-huruf yang nipis. Dan kita ada huruf-huruf yang tebal. Okay. Dan kita ingat pula, tebal ni ada 2. Iaitu tebal terbuka, okay, dan tebal tertutup. Okay. Huruf-huruf dia, kita cuba ingat balik. Kita cuba ingat balik apa huruf-huruf tebal terbuka dan apa huruf-huruf tebal tertutup. Baik. 2 benda ni, okay, kita kena ingat dia punya urutan dia. Makhraj, kemudian tebal dan nipis untuk kita sebut huruf-huruf yang berbaris. Baris atas, baris bawah, baris depan. Okay. Untuk sebut huruf-huruf yang berbaris, kita hanya perlu tahu 2 ni sahaja. Makhraj, tebal dan nipis. Makhraj, tebal dan nipis. Kita mahir 2-2 ni, kita akan mampu sebut huruf-huruf dengan baris dia. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baris atas dengan bunyi A, baris bawah dengan bunyi I, baris depan dengan bunyi U.
Okey, boleh? Baik. Okey, kemudian seterusnya. Oh, ni tak boleh padam. Kita kena padam dengan pemadam. Baik. Okey, seterusnya setelah kita ambil makhraj dan tebal dan nipis, kita juga telah ambil huruf-huruf. Ya. Kita juga dah ambil yang ketiga, keadaan huruf apabila kita sebut tadi makhraj, dan yang kedua tebal nipis. Okey, ini hanya untuk huruf-huruf yang berbaris. Dua ni untuk huruf berbaris. Tetapi apabila kita bertemu pada huruf mati, maka kita kena ingat di sana ada beberapa situasi yang kita kena jaga. Okey, di mana sebelum ni kita dah ambil yang pertama, iaitu qalqalah. Qalqalah. Okey, sambil kita baca, kita nak sentuh juga di tengah-tengah ni ada ada beberapa huruf yang ada sifat unik. Kita ingat sifat unik yang ada pada huruf-huruf. Okey, ada takrir ataupun tikrar. Okey, takrir. Ada tafashi. Okey, ada apa lagi? Satu lagi, tafashi, tikrar dengan safir. Okey, safir. Okey, ini sifat-sifat unik bagi huruf-huruf. Di mana takrir ni hanya berlaku pada huruf ra, tafashi pada huruf shin, tetapi safir pada 3 huruf, iaitu zai, sin dan sad. Okey, kita ingat balik insya-Allah. Okey, pada sesi yang lepas kita dah sentuh tentang qalqalah. Okey, di mana qalqalah kita sebutkan bahawa ianya adalah lantunan. Okey, dan huruf yang melantun, bagaimana cara dia melantun? Dia melantun sentiasa ke arah baris atas. Dan lantunan ini adalah sentuh lepas. Okey, sentuh lepas. Okey, dan kemudian ada 5 huruf sahaja yang melantun apabila dia mati. Ingat, okey, lantunan hanya terjadi apabila huruf tersebut mati ataupun berbaris sukun. Okey, apa dia huruf dia? Ko, to, di, ba, ju. Okey. So, ini 5 huruf yang akan melantun apabila dia mati. Baik. Semua boleh ingat? Siapa ada soalan boleh simpan untuk sesi apabila kita buka peluang untuk sesi soal jawab. Okey, boleh. Baik, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung beberapa lagi keadaan huruf apabila dia mati. Okey, baik. Kita balik kepada kita balik. Okey. Kita balik kepada slide kita. Baik, kita sentuh sebelum ni tentang ini yang pertama, iaitu qalqalah. Okey. Hari ini kita akan sambung pada yang kedua. Okey. Yang kedua iaitu syiddah. Apa dia syiddah? Syiddah maksud dia kuat. Okey, dalam bahasa Arab perkataan syiddah ejaan dia shin dal ta marbutah. Okey, syiddatun. Okey. Syiddah maksudnya kuat. Okey, maksudnya kalau kita rasa ada suatu benda kuat datang pada kita, maka kita kata ini rihun syadidah. Contoh angin. Okey, angin dipanggil rih, angin. Okey, so angin bila dia kuat maka kita panggil rihun syadidatun. Okey. Okey. Begitu juga kalau kita nampak hujan. Okey, matar. Matar adalah hujan. Matarun syadidun. Okey, maksudnya kuat. Hujan yang kuat melimpah-limpah pada kita. So itu maksud syiddah. Syiddah maksudnya kuat. Okey. Dan huruf-huruf yang mempunyai syiddah tidak akan melantun dan tidak ada lepasan angin atau lepasan suara. Tak apa, yang ni kita ke IV dulu. Okey, lepasan angin atau lepasan suara. Apa itu lepasan angin, apa itu lepasan suara? Kita akan tengok selepas ini. Okey, tapi kita nak tengok dulu tentang satu huruf yang kuat, iaitu huruf hamzah. Huruf hamzah adalah huruf yang kuat. Okey. Huruf yang kuat, okey. Satu, kita sebut sebelum ni bahawa kedudukan dia. Hamzah makhraj dia dekat mana? Ingat balik. Hamzah makhraj dekat mana? Hamzah makhraj ni adalah pada pangkal kerongkong. Bukan hanya kat kerongkong, tapi pangkal kerongkong yang dekat dengan dada kita. So kerana jauhnya hamzah ni, maka bila kita nak sebut huruf hamzah ni, kita kena bagi tenaga.
Okay. So bagi tenaga menyebabkan dia yang asalnya perlahan dan lemah tiba-tiba dia jadi kuat. Sebab itu bagi extra energy pada dia. Okay. Lalu apabila dia mati, maka perkara yang sama juga berlaku pada dia. Okay. Kita sebut sebelum ni pangkal kerongkong bila kita sebut A, I, U. Okay. Kita pun bagi tenaga A, I, U. Apabila dia mati, kita kena bagi tenaga juga. Okay. Bagi extra energy pada dia. Okay. Dan bila kita bagi tenaga tu menyebabkan sifat huruf tu menjadi sangat kuat. Okay, so dia huruf menjadi huruf yang ada sifat syiddah. Okay, macam mana sifat syiddah ni berlaku? Okay, kita tengok contoh pada perkataan ni. Ya tali. Okay, tengok. Cara saya berhenti pada huruf hamzah. Ya tali. Ya tali. Ya tali. Okay, nampak? Saya berhenti bagaikan saya langgar tembok. So kita jalan laju macam mana sekalipun bila kita langgar tembok kita akan stop, berhenti. Macam tu juga bila kita jumpa hamzah. Ya tali. Ya tali. Okey, tapi cuma kita kena berhati-hati. Okey, berhati-hati bila kita sebut hamzah ni. Kerana hamzah ni dia mati terus. Okey, kita panggil dia mati terus. Memang tak ada lantunan, tak ada apa. Tak ada lepasan suara pun. Ya tali. Okey, cuma kita kena hati-hati. Jangan sampai kita berhenti sejenak dekat sini. Okay, dia mati. Mati maksudnya huruf ni baris mati. Tapi jangan berhenti. Jangan ya tali. Ya tali. Itu ada berhenti. Okay, berhenti sejenak itu dinamakan sebagai saktah. Okay. Kita tak nak saktah ni, kita tak nak ada. Okay, so bila kita sebut hamzah, kita hanya bagi tenaga supaya dia jadi kuat. Tapi jangan sampai berhenti. Jangan sampai ya tali. Okay, cuma kita ya tali. Ya tali. Ya tali. Okey, nampak? Boleh? Okey. Sama juga apabila dia berada di hujung perkataan. Okey, yang ni hamzah contoh apabila hamzah ni berada di tengah-tengah perkataan. Okey. Perkataan kedua ni pula ialah apabila hamzah berada di hujung perkataan. Okey, maka kekuatan juga kita bagi dan kita pastikan tidak ada lantunan, tidak ada lepasan suara, tidak ada lepasan angin. Sabak. Sabak. Okey. Wassama. Okay. Mimma. Okay. An-nisa. Okay, boleh. So itu huruf hamzah. Apabila dia mati, maka dia mati habis. Okay, boleh. Okay, itu huruf syiddah. Okay, huruf syiddah insya-Allah kita tak ada masalah dengan huruf syiddah. Baik, siapa ada pertanyaan nanti boleh tanya. Baik, huruf syiddah hanya berlaku ketika dia mati. Ingat, ni semua keadaan huruf bila dia mati. Okey, bila dia sukun. Okey. Baik, kita pergi pada yang seterusnya. Sifat yang ketiga ataupun situasi atau keadaan yang ketiga apabila huruf-huruf mati. Okey, ada sebahagian daripada huruf apabila dia mati dia mempunyai sifat rakhawah. Okey, apa dia rakhawah? Okey, tadi sebelum ni kita ada sentuh tentang lepasan angin dan lepasan suara. Okay, lepasan angin dan lepasan suara. Okay, lalu kita nak tahu apa dia lepasan angin dan apa dia lepasan suara ini. Okay. Baik, so kita pergi pada yang seterusnya iaitu rakhawah. Apa makna rakhawah? Rakhawah ini adalah lepasan suara. Okay, lepasan suara. Okay. Di mana huruf-huruf yang mempunyai sifat rakhawah akan mempunyai lepasan suara. So, Ustaz, macam mana lepasan suara tu, Ustaz? Okey, baik. Mari kita tengok contoh pada lepasan suara. So, huruf-huruf yang mempunyai lepasan suara adalah ini. Zal, zai, dha, ghin, waw dan ya. Okey. Dan kita kena tahu rakhawah berlaku apabila mati. Jangan lupa okey, mati. Okey, baik. Macam mana berlaku apabila dia mati? Baik, kita pergi pada contoh. Contoh pada huruf zal. Okey, kita bersama huruf zal. Baik. Contoh dia, hamzah baris atas, bunyi dia a. Ingat a. Tebal ke nipis? Hamzah tebal ke nipis? Nipis. Maka bawa ke arah senyum. A. Okey, bawa ke arah senyum. A. Okey, dan kemudian kita ada zal mati.
Okey, kita nak sebut zal mati, tapi sebelum tu kita tengok huruf selepas dia. Kaf baris depan, ku. Ku. Okey, baris depan seperti orang minum air dengan straw. Ku. Ingat makhraj kaf, pangkal lidah, sentuhkan ke langit-langit atas. Ku. Ku. Okey. Baik. Nanti kita akan tengok. Kaf ni dia ada special sikit situasi dia. Tapi nanti kita tengok selepas ni. Ra. Ra baris atas, ra. Okey, ra. Kita tak sampai lagi pada hukum ra, tapi kita nak bagi tahu ra baris atas tebal. Ra. Kita tak senyum dan jangan muncung bibir. Okey, benda yang pantang dalam menyebut huruf-huruf tebal ini adalah kita muncungkan bibir. Okey, bila kita sebut ro, ro. Okey, ro tak ada. Dalam bahasa Arab dia tak ada ro. O ni tidak ada. Yang ada ra. Buka mulut. Ra. Kura. Kura. Okey, boleh. Okey, baik. So, kita nak sebut sekarang ni adalah huruf zal. Okey, kita nak tengok macam mana berlakunya lepasan suara. Baik, kita nak tengok rakhawah, lepasan suara, maka kita kena lalu step dia. Yang pertama, makhraj. Jangan lupa makhraj. Yang kedua, tebal atau nipis. Okey, baik. Kita ambil dua ni dulu. Okey, makhraj. Zal, makhraj dia dekat mana? Ingat balik, recall balik. Makhraj zal ada dekat hujung lidah, hujung gigi atas. Letak kan? Hujung lidah, hujung gigi atas. Letak. Baik, zal tebal ke nipis? Okey, maka kita cuba sebut zal baris atas. Zal. Senyumkan. Zal. Boleh disenyumkan? Ya, boleh disenyumkan. Maka huruf zal adalah huruf nipis, bawa ke arah senyum. Ni. Baik. Kita cuba azkura. Okey, sekali lagi. Campurkan makhraj dan sifat dia, nipis dia. Okey, nampak? Bila kita sebut zal, nampak dia ada dia tak macam hamzah tadi. Hamzah tadi ya tali. Dia berhenti macam tu. Dan dia tak sama macam qalqalah. Waqab. Okey, ada lantunan, tetapi dekat sini ada lepasan bunyi suara tu, ada lepasan dia, ada lebihan. Okey, zal bunyi dia bunyi zal. Okey, okey, tetapi apabila dia mati, nampak bunyi dia nampak dia jadi panjang. Okey, itu dipanggil lepasan suara. Okey, so bila kita sebut azkura, okey, apabila kita sebut huruf-huruf yang ada rakhawah ini, okey, contohnya zal, maka kita kena pastikan bahawa lidah kita, okey, lidah berada pada makhraj zal. Jangan tarik lidah cepat. Okey, jangan tarik lidah cepat. Apa akan jadi kalau kita tarik lidah cepat? Okey, saya bagi contoh. Azkura, nampak? Saya tarik lidah cepat. Okey, tengok lidah saya. Azkura, nampak? Dia akan ada okey, nampak beza. Apabila ada lepasan bunyi a atau i pada huruf mati, maka itu adalah lantunan. Okey, tengok bila kita kata waqab. Okey, waqab ada bunyi i. Okey, walaupun kita sebut qalqalah ni dia ke arah bunyi a, tapi kadang-kadang dia pergi ke arah i. Okey, so apabila dia pergi ke arah a atau i, huruf bila huruf tu mati, maka belakang tu ada bunyi a atau i, maka itu adalah lantunan. So kita tak nak ni. Okey, apa yang kita nak hanya lepasan suara. Okey, kekalkan lidah kita dekat makhraj zal, jangan lepaskan. Lepas dia akan jadi lantunan. Kekalkan. Azkura. Okey, dan lebihkan sikit suara kita dalam tempoh mungkin suku saat. Azkura. Okey, boleh? Baik, saya ulang sekali lagi. Azkura. Nampak? Azkura. Okey, bezakan dengan azkura. Okey, azkura, nampak? Lantunan. Tak ada lantunan. Baik. Itu keadaan huruf zal apabila dia berada di tengah-tengah perkataan.
Okey. Contoh bila dia ada di hujung perkataan. Wa in. Okey, boleh. Okey, keadaan yang sama. Bila kita nak sebut huruf zal, okay, kita tahu zal ada sifat raqawah. Suara dilepaskan. Okey, ada lepasan suara. Wa in. Okey, jangan alihkan daripada makhraj dia. Okey, jangan tarik. Kalau tarik kita jadi wa idh. Wa idh. Nampak? Wa idh. Kita tak nak wa idh. Kita nak wa idh. Okey, boleh. Okey, dan ini kesilapan yang banyak dilakukan. Okey, kesilapan yang banyak dilakukan adalah pada huruf zal. Okey, ramai yang baca huruf zal dengan lantunan. So, kita cegah ataupun tahan diri kita daripada lantunkan dengan kita tahan sekejap lidah kita dekat makhraj zal. Wa idh qala rabbuka wa idh qala Musa liqaumih. Okey, wa idh qulna wa idh qultum. Okey, wa idh okey, jangan wa idh qultum wa idh qala, jangan, itu lantunan. Okey, boleh? Baik, itu huruf yang pertama iaitu huruf zal. Okey, kita pergi pada huruf kedua, huruf zai. Okey, jangan lupa jalan kerjanya, pertama makhraj, kedua tebal nipis, ketiga zai ada rakhawah. Lepasan suara, maka kita lepaskan suara pada zai. Okay. First kali makhraj zai dekat mana? Recall balik, makhraj zai dekat mana? Zai hujung lidah belakang gigi bawah. Okay, hujung lidah belakang gigi bawah. Okay. Okay, so kita tak bunyikan, kita letak je, letak dulu lidah, hujung lidah belakang gigi bawah. Okay, dan kita sebut sebelum ni, apabila hujung lidah pergi kat belakang gigi bawah, maka secara automatiknya gigi dan gigi akan dirapatkan. Gigi atas, gigi bawah dirapatkan. Okay, kita dah letak. Baik, kita pergi pada yang kedua. Zai, tebal ke nipis? Zai, tebal ke nipis? 1, 2, 3, 4, 5. Zai adalah huruf nipis. Tahniah untuk diri sendiri yang berjaya menjawab zai adalah huruf nipis. Okey, baik, kita bawa dia ke arah senyum. Okey, okey. Dan kita cuba praktikkan dia. Okey, kha baris bawah bunyi dia khi. Khi, huruf tebal bila berbaris bawah kita hanya rendahkan rahang kita ke bawah. Khi, khi. Okey. Dan kemudian kita ada huruf zai, kita nak sebut zai, tapi sebelum tu mari kita tengok huruf selepas dia dulu, iaitu huruf ya. Ya baris depan bunyi dia you. Okey, you. Tengah-tengah lidah sentuh langit-langit atas dan mulut macam orang minum air dengan straw. You. Ada khi, kita ada you, tengah-tengah ada zai. Baik, kita sebut zai. Khiz you. Okey. Khiz you. Nampak? Khiz. Dia ada lepasan. Khiz you. Okey. Dan huruf zai juga, dia ada satu sifat unik. Hari tu kita cerita tentang safir. Dia ada dia ada getaran sikit. Dia ada bunyi seperti bunyi orang bersiul ataupun meniup whistle. Okey. Okey, so kita cuba sekali lagi. Zai apabila dia mati, khizyu. Okey. Lidah jangan larikan daripada makhraj zai. Khizyu. Okey, sebab kalau kita larikan dia jadi apa? Lantunan. Khizyu. Khizyu. Nampak? Khizyu. Khiza kita tak nak. Kita nak khizyu. Nampak? Daripada zyu. Daripada lepasan suara terus masuk pada huruf yang selepasnya. Khizyu. Khizyu. Okey, masya-Allah. Baik. Kita pergi apabila huruf zai berada di hujung perkataan. Okey, huruf zai berada di hujung perkataan. Okey. Kaf baris atas, ka. Okey, makhraj dan sifat, makhraj dan tebal nipis. Okey, kaf, makhraj dia pangkal lidah ke langit-langit atas. Kemudian sifat dia nipis, maka ke arah senyum ka. Ka. Bawa supaya lidah kita turun ke bawah. Ka. Okay, nun, hujung lidah ke langit-langit atas. Itu makhraj dia. Dan kemudian sifat dia, tebal ke nipis? Nun adalah huruf nipis. Kana. Kana. Okay.
Okey, dan kemudian kita sampai pada zai, ingat balik makhraj dia dekat mana, kemudian zai tebal ke nipis, dan kemudian zai ada rakhawah, ada lepasan suara. Kanaz. Okey. Kanaz. Okey. So huruf-huruf yang ada lepasan suara ni kita kena bagi ruang. Selepas kita sebut huruf tu kita kena bagi ruang untuk dilepaskan suara dulu. Okey, so jangan baca laju-laju. Okey, jangan baca adkurah, adkurah. So mana lepasan suaranya? Tak nampak. Contoh khizyu, khizyu. Mana lepasan suaranya? Tak nampak. Lalu kita baca khizyu, adkurah. Okey, pastikan ada lepasan suara. Wa id, kanaz. Okey, baik. Boleh? Baik, masya-Allah. Okey, kita pergi pada huruf yang seterusnya. Huruf ketiga yang mempunyai rakhawah, iaitu lepasan suara adalah huruf dha. Okey, huruf dha. Baik. Kita nak sebut huruf dha, maka kita ingat balik makhraj, tebal atau nipis, dan dia ada rakhawah, lepasan suara. Baik. Ta, kita sebut perkataan ini. Okey, apabila huruf dha berada di tengah-tengah. Kita nak sebut dha, tak apa. Kita mula dengan ta. Ta baris atas. Ingat makhraj dia. Ta, hujung lidah ke tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Letakkan hujung lidah kat situ. Kemudian, ta tebal ke nipis? Nipis. Maka bawa dia ke arah senyum. Okay, bawa mulut kita ke arah senyum. Ta. Okay. Ta. Okay, boleh? Okay, kita nak sebut dha. Kita KIV-kan dha dulu. Mim. Dekat mana mim? Mim, bibir dengan bibir. Okey, mim ada dua huruf bibir dengan bibir, iaitu mim dengan ba. Apa beza mim dengan ba? Ingat balik, apa beza mim dengan ba? Mim kita hanya sentuhkan bibir kita. Tapi ba kita tekan bibir kita. Ba. Mim, sentuh. Oh, itu mim. Dan mim tebal ke nipis? Nipis, maka bawa dia ke arah senyum. Bawa ke arah senyum. Okey. Kemudian hamzah baris atas, bunyi dia dengan tenaga. Okey. Baik, sekarang kita nak sebut huruf dha. Maka ingat makhraj dha. Cari dekat mana makhraj dha. Tengok nota sebelum ni. Dekat mana makhraj dha. Ingat balik, siapa yang boleh ingat dekat mana makhraj dha? Hujung lidah, hujung gigi atas. Okey, hujung lidah, hujung gigi atas. Kita boleh letak hujung lidah, hujung gigi atas. Okey, baik. Kemudian kita pergi pada yang kedua. Tebal atau nipis? Dha, tebal ke nipis? Okey, kita cuba senyumkan dha baris atas. Dha. Tak boleh pula. So, dha adalah huruf tebal. Okey, dha adalah huruf tebal. Dan bila kita kata tebal, maka kita ada dua jenis tebal. Okey, tebal terbuka ke tebal tertutup? Dha. Okey, bila kita nak sebut dha, maka kita kena rapatkan rahang kita. So kita gabungkan semua. Hujung lidah ke gusi atas, hujung lidah ke hujung gigi atas, dan kemudian tebalkan huruf dha. Okey, maka kita pun sebut tauma'u. Okey, dha ada rakhawah, lepaskan suara sikit. Tauma'u. Okey, tauma'u. Okey. Tauma'u. Okey apa? Tauma'u. Okey, boleh. Okey, dekat sini kita kena berhati-hati. Okey, yang ini kita kena berhati-hati. Okey, berhati-hati pasal apa pula Ustaz? Okey, sebab dekat sini tempat pertemuan huruf nipis dan tebal. Okey. Biasa kalau huruf kedua ni huruf tebal, ramai orang akan tebalkan huruf pertama. Okey, tak percaya minta orang sebelah tengok kita. Macam mana kita sebut perkataan tauma'u? Okey, ta bawa ke arah senyum sebab dia nipis. Dha tak senyum sebab dia tebal. Tauma'u. Okey, ramai orang baca nampak tak senyum pun pada ta. Tak nampak kenipisan ta tu, tak nampak. Okey, sebab apa? Dia nak kejar dha yang tebal, menyebabkan ta yang depan tu pun ditarik sama menjadi tebal. So kita tak nak tebalkan ta. Ta nipis. Tauma'u. Okey. Tauma'u. Okey, boleh. Okey, baik. Kita tengok apabila dha berada di hujung perkataan. Haum. Okey. Haum.
Okey, ada lepasan suara. Hal. Okey. Walau kunta fadda. Okey, fadda. Okey, dia kat sini dha dia ada baris. Okey, kita nak cari dha yang mati. Apa? Wallahu bikulli syai'in hafiz. Okey, hafiz. Okey, kalau ada ayat hafiz belakang hafiz. Hafiz. Okey, nampak? Berhenti pada huruf dha dengan lepasan suara. Hafiz. Okey, dan jangan berhenti dengan hafiz. Okey, kita sebut tadi A dengan E itu lantunan. Kita kena buang A dengan E. Caranya adalah dengan jangan larikan lidah kita daripada makhraj huruf yang kita nak sebut. Okey, boleh? Okey, kita dah sentuh 3. Kita cuba 3 huruf yang seterusnya. Ghain. Baik, kita nak sebut huruf ghain. Okey. Ba baris atas, ingat makhraj sifat. Okey, ba tebal ke nipis. Okey, kita nak sebut ghain mati, KIV kan dulu. Belakangnya adalah ya yang berbaris atas. Ingat makhraj, ingat tebal atau nipis ya. Okey, kemudian kita sebutkan ghain. Ghain, makhraj dia. Ingat makhraj ghain dekat mana? Apabila kita nak masukkan sesuatu dekat kerongkong. Okey. Ghain. Okey, dan ghain tebal ke nipis? Tebal ke nipis? Okey, baris ataskan dia dan kemudian senyumkan. Gha. Dia tak jadi ra, dia jadi gha. Okey, so dia adalah huruf tebal. So tebal terbuka ke tebal tertutup? Ra, ra, dia adalah tebal terbuka. Kita tak perlu rapatkan rahang kita. Okey, campurkan ghain, makhraj dia, tebalnya dan kemudian ada lepasan suara apabila dia mati. Ya. Okey. Baik. Okey. Kita tengok keadaan apabila ghain berada di hujung perkataan. Tuzir. Tuzir. Okey. Tu z baris bawah, zai baris bawah sebab dia zai ni nipis maka senyumkan z tuzir. Okey, tuzir. Ghain tebal, jangan lupa ghain tebal. So hati-hati tempat pertemuan tebal dan nipis. Tuzir. Okey. Baik. Okey, ini adalah antara banyak kesilapan yang orang buat pada perkataan ini. Tuzir. Okey. Apabila kita tak sebut ghain ni dengan lepasan suara, maka orang ingat ghain ni adalah ain. Sebab tu kita dengar ramai orang baca doa Rabbana la tuzi' qulubana. La tuzi' qulubana. So sebab apa kita dengar bunyi macam ain, la tuzi'. Sedangkan dia nak sebut ghain. Kerana apa? Kerana tidak ada lepasan suara. Okay, ayat pada muka surat pertama surah Ali Imran. Okay. Rabbana la tuzigh. Tuzigh. Okay. Tuzigh. Okay. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Okay. Tuzigh. Tuzigh. Okay, boleh? Baik, ada lepasan suara. Okey, begitu juga pada dua sekawan ni, iaitu waw dan ya. Okey, waw dan ya. Okey, maka kita ada fa, ingat makhraj fa dekat mana? Kita nak sebut waw mati dan kemudian kita ada zai baris atas. Fauza, nampak? Fauza. Okey, fau. Kita tak fauza. Fauza dia tak ada lepasan suara. Okey, so fauza. Okey, fauza. Dia lepasan suara sikit. Au. Dia au. Okey. Waw apabila di hujung perkataan lau. Okey, ada lepasan suara. Lau. Jangan lau. Lau tak ada lepasan suara. Kita nak lepasan suara. Lau. Okey. Dan lepasan suara pada huruf waw dan huruf ya ni pada fauza. Okey, bainaka. Okey, menyebabkan berlakunya lin, kelembutan pada dua huruf ni. Okey, kita dah sentuh tentang lin apabila huruf waw atau ya yang mati ada tanda mati dan sebelumnya baris atas. Okey, kelembutan. Okey. Fauza ada lepasan suara disertai dengan kelembutan. Fauza lau. Okey, boleh? Huruf ya contohnya. Okey, kita pergi pada contoh pada huruf ya. Bainaka
bainaka. Okey, ada lepasan suara. Jangan bainaka, bainaka. Okey, bainaka tak ada lepasan suara. Tapi ya bila dia mati ada rakhawah, lepasan suara. Bainaka wa bainahu adawatun ka'annah. Okey. Bainaka, bainahu. Okey, baik. Ya berada di hujung perkataan yadai. Okey. Qala ya iblis ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Okey. Yadai. Okey, dia ada lepasan bunyi. Yadai. Okey. Baik. Boleh? Okey, baik. So ini adalah 6 huruf yang mempunyai rakhawah. Apa dia rakhawah? Lepasan suara. Bila dia mati, iz, il, iu, i. Okey. Boleh? Baik. Masya-Allah semua. Okey. Baik. Ya. Pertanyaan. Saya takut dah cerita masuk rakhawah ni tiba-tiba ada orang pening kepala. Ustaz, saya pening kepala malam ni Ustaz. Makan Panadol pun tak jadi Ustaz. Okey, so saya buka dulu untuk soalan. Kita bagi 2 minit untuk pertanyaan, kemudian kita sambung pada sifat seterusnya. Okey, siapa ada pertanyaan boleh bertanya. Sila. Ustaz, boleh tak terangkan balik yang huruf tebal jumpa dengan huruf nipis yang huruf za tu, ma'u yang tu. Okey. Saya tak tahu sekarang ni saya sebut ni betul ke salah sebab macam teknik dia tu saya tak pasti sebab ta tu huruf nipis dan za tu huruf tebal. Okay. So kaedah dia adalah kita pegang pada kaedah je. Okey, apabila kita pegang pada kaedah, macam mana dia keluar itulah sebutannya. Okey, contoh. Okey, contoh pada sini saya padam balik ni untuk kita. Ta. Okey, kita nak sebut ta. Okey, ta kita tahu makhraj dia hujung lidah pergi ke langit-langit atas dan kemudian sifat ta adalah sifat nipis. Ta. So nipis ni lidah kita ke bawah. So kita nak tarik lidah kita ke bawah susah. So cara terbaik untuk kita tarik lidah kita ke bawah adalah bawa mulut kita ni ke arah senyum. Okey, bila senyum lidah turun ke bawah. Okey. Ta. Okey. Dan selepas daripada ta kita jumpa huruf dha. Okey, di mana huruf dha ni selepas daripada makhraj kita tahu bahawa sifat dia tebal. Okey, tebal. Okey, dan kebiasaannya apabila huruf tebal ni kuat. Tebal ni benda yang sangat kuat. Okey. So bila huruf kedua ni huruf tebal, maka huruf pertama ni kebiasaannya akan jadi tebal juga. Okey. Ta, ma'u, nampak? Ta, ma'u. Saya tak ada senyum padahal sebut tadi ta bila dia nipis kita kena senyumkan. Ta. Okey, bukan senyum habis, bawa ke arah senyum. Ta, ma'u. Okey. Ma'u. Okey, boleh. Okey, hati-hati pada tempat pertemuan tebal dan nipis. Basalta. Okey, nanti kita akan jumpa dalam Quran. La in basalta ilayya. Okey, boleh. Dan banyak perkataan yang bertempat pertemuan tebal dan nipis. Contohnya adalah ni. Okey, sini. Perkataan baghya. Okey, ba nipis, ba bawa ke arah senyum. Ghin tebal. Baghya. Okey, baghya. Okey, jangan tebalkan ba. Baghya. Okey, jangan baghya. Okey, dia tidak ubah makna tetapi dia mencacatkan bunyi bacaan kita. Okey. Wal baghya. Baghya. Okey, baghya. Nampak mulut saya? Baghya. Okey, daripada ba senyum, ghin tak senyum, ya senyum. Baghya. Okey, macam tu juga. Ma'u. Okey, ma'u. Okey, boleh. Okey, tuzil. Okey. Baik. Apa lagi contoh ada? Perkataan apa yang ada contoh tebal dan nipis? Okey. Tak jumpa pula perkataan. Bila baca Al-Quran kita akan jumpa. Dia banyak sebenarnya sebab terlalu banyak ni dia tak dapat datang dalam kepala tu pula malam ni. Okey. Baik. Boleh Puan Jannah? Boleh insya-Allah. Cuma concernnya bila za tu
Mau tu kita mulut kita macam tense untuk jadi moncong pula. Yes. Sebab Mau. huruf tebal ni kita dah biasa dengan muncung. Taum, mau, taum kan? Muncung kan? Tapi kita Okay, tak cuma bolehlah nak moncong sangat kan. sebab muncung adalah tempat keluar huruf waw. Maka kita cuba tahan dengan jari. Taum, mau. Kita sebab nak rapatkan sahaja dia punya rahang kita atas dan bawah. Taum, mau. Okey, boleh Ustaz, terima kasih. InsyaAllah. Okey, sama-sama. Okey, baik. Ada soalan lain? Soalan lain? Tak ada? 1, 2, 3. Baik, saya tutup kaunter pertanyaan untuk kita sambung pada sifat yang seterusnya. Okey, baik. Saya mutekan semua ya. Okey, baik. Sifat kita yang seterusnya. Ya, rakhawah, insya-Allah semua orang harap-harap semua orang dapat. Okey, sifat seterusnya adalah sifat yang kita namakan sebagai bainiyah ataupun tawassut. Okey, bainiyah atau tawassut. Okey. Apa dia bainiyah atau tawassut? Sebelum ni kita dah tengok tentang syiddah. Syiddah maksud dia kuat, rakhawah maksudnya ada lepasan suara. Okey. Dan suara. Okey. So tadi huruf yang kuat dia tidak ada lepasan suara. Okey, dan rakhawah pula ada lepasan suara. So di tengah-tengah ni ada satu kumpulan huruf. Okey, dia di antara tak lepas suara dengan lepas suara. Macam mana tu? Okey. So apabila dia berada di tengah-tengah maka kita namakan dia bainiyah. Okey, bainiyah. Baina ni maksudnya di antara. Okey, kalau kata ana jalisun. Okey. Saya duduk ataupun huwa jalisun. Dia duduk baina Ahmad wa Ali. Okey, baina Ahmad wa Ali. Ini dalam bahasa Arab. Okey, dia duduk di antara Ahmad dan Ali. Okey, so ni katalah nama dia Abu contohnya. Okey, Abu jalisun baina Ahmad wa Ali. Abu sedang duduk di antara Ahmad dan Ali. Okey, di antara. So baina. Okay, dinamakan bainiyah kerana dia berada di antara syiddah dan rakhawah. Okey, tawassut pula daripada perkataan wasat. Okey, wasat maksud dia apa? Wasat maksud dia wasatiyah kan? Dah dengar perkataan wasatiyah. Wasat maksud dia tengah. Masya-Allah apa yang jadi ni. Okey, wasat maksud dia tengah. Okey, sebab apa? Sebab nampak titik tu berada di tengah-tengah di antara syiddah dan rakhawah. So bila kita jumpa orang sebut bainiyah, orang sebut tawassut, benda yang sama. Okey. So apa yang berlaku? Okey, di antara syiddah yang tak ada lepasan suara dan rakhawah yang ada lepasan suara. Huruf-huruf yang mempunyai sifat ini akan mempunyai lepasan bunyi atau suara lepasan suara, lepasan bunyi. Ada lepasan bunyi tetapi pendek. Okey. Kalau kita tengok huruf rakhawah tadi, okey, contoh huruf dzal. Empat panjang. Iz, okey, panjang ni. Tuzir qulubana. Okey. Au, ai. Okey, nampak? Au, ai. Panjang. Lepasan suara yang panjang. Okey. Tetapi huruf-huruf bainiyah ni dia ada lepasan suara, cuma lepasan suara dia pendek je. Okey, dan ia berlaku pada 5 huruf ini. 5 huruf yang kita namakan dia sebagai lin Umar. Okey. Lin Umar. Okey, lin Umar, lembutlah Umar. Okey, lembut wahai Umar ataupun jelah lin tu maksudnya lembutlah. Umar, Umar nama orang. Okey, lin Umar. Baik. Macam mana berlakunya bainiyah ini? Baik, kita ambil contoh. Okay, lin Umar. Kita pergi pada huruf yang pertama iaitu huruf lam. Okey. Baik. Huruf lam, okey. Apabila kita nak sebut maka kita tengok dekat sini. Qaf baris depan. Ingat dia punya sifir dia makhraj. Okay. Ini bila dah penat ni mulalah tulisan jadi lain macam sikit. Okey. Cakar ayam. Okey, makhraj. Okey, dan yang keduanya tebal atau nipis. Okey, dan apabila huruf tersebut mati, maka barulah kita tengok, ni sifat apa? Sekarang ni kita bersama dengan sifat bainiyah. Okey. So macam mana bainiyah ini berlaku?
Okey, baik, kita tengok. Okey, qaf baris depan, u, ingat makhraj dia, pangkal lidah, tekankan ke langit atas, u, dan qaf tebal. Baris depan bagi orang minum air dalam dengan straw. U. Okey, baik. Kemudian kita ada lam, kita kan IV kan lam dulu, dan kemudian kita ada nun, nun baris atas. Nun baris atas, ingat makhraj, hujung lidah ke langit-langit atas. Dan nun tebal ke nipis? Nun nipis, maka ke arah senyum. Na. Mana kita nak sebut lam mati? Okey, makhraj lam, hujung lidah ke langit-langit atas, sentuhkan. Lam tebal ke nipis? Nipis, maka bawa ke arah senyum. Jangan bunyikan lagi. Baik. Sekarang kita nak bunyikan. Ulna. Nampak? Ulna. Okey, dia ada lepasan suara, mesti ada lepasan suara tapi pendek je. Qulna. Okey, qulna. Okey, dia tak ada panjang macam tadi. Wa in qa, wa in, nampak panjang. Wa in. Okey, qulna. Okey, pendek je. Wa in qulna lil malaikah. Okey, qulna. Okey, qul pendek. Qulna, hatta kalau kita nak panjang pun qul jadi tak sedap. Okey. Qulna. Okey, boleh. So lepasan suara tapi sangat pendek. Kalau tadi suku saat kita pendekkan lagi, mungkin jadi 1/8 saat. Qulna. Okey, baik. Boleh? Baik, nun apabila dia mati. Okey, nun mati. Nanti kita akan tengok nun mati dengan mim mati ni dia ada special case. Okay, kita akan terangkan bila kita lalu pada tempat dia nanti. Nun mati dan mim mati. Baik. Okey, tapi ada nun mati yang kita kena sebutkan bunyi dia. Okey, contoh pada perkataan minhu. Okey, minhu. Okey, nun mati yang kita kena sebutkan bunyi dia, maka pastikan ada lepasan suara cuma pendek je. Minhu, nampak? Minhu ada tapi pendek je. Minhu. Okey, jangan minhu. Tu minu dia dah tak ada lepasan suara. Okay, bagi lepas suara supaya bunyi nun tu dapat didengar dengan jelas. Minhu. Okay, boleh? Okay, begitu juga pada huruf ain. Ya'lamu. Okay, jangan ya'lamu. Jangan ya'lamu. Ain dia tak panjang. Pendek je. Lepasan suara tapi pendek. Ya'lamu. Okay. Ya'lamu. Okay. Kalau kita tak bagi lepasan suara, maka kita akan jumpa huruf dia berbunyi macam mana? Ya'lamuna ma taf'alun. Contoh, ya'l. Ya, seolah-olah ain tu masuk pada lam. So kita tak nak. Ain tu dia adalah huruf dia sendiri dan lam tu huruf dia sendiri. So kita kena sebut betul-betul bagi jelas bunyi ain. Ya'lamu ada lepasan suara. Okey, tetapi pendek je. Okey. Begitu juga pada huruf mim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Okey. Yamhaqu ada lepasan suara tetapi tidak panjang. Yamhaqu. Okey. Begitu juga pada huruf ra. Okey, ra kita ada sifat unik bagi ra iaitu tikrar. Getaran, ra mesti bergetar. Tetapi dia tidak boleh bergetar lama. Jangan turzaqu. Tak ada. Itu panjang. Turzaqu. Ra pendek je. Turzaqu. Nampak? Turzaqu. Ada getaran tapi pendek je. Turzaqu. Okey. Boleh? Baik, 5 huruf ini disebut sebagai huruf-huruf lin umar bainiyah. Ada lepasan suara tetapi pendek sahaja. Okey, ada lepasan suara tetapi pendek sahaja. Qulna minhu a'lamu. Okey. So pada huruf-huruf yang ini, okey, pada huruf-huruf lin umar ini kita berhati-hati daripada 2 perkara. Okey, jangan buat 2 perkara. Yang pertama, jangan lantunkan dia. Okey, jangan lantun. No. Okey. Macam mana lantunan? Kita sebut tadi. Okey, apabila kita tak jaga pada makhraj dia, maka akan ada lantunan. Qulna wa idh qulna lil qulna. Okey,
Alhamdulillah, nampak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak ni semua melantun. Okey, lam mim dengan ni alhamdulillahi rabbil alamin. So hati-hati, jangan lantunkan pada huruf-huruf rakhawah dan pada huruf-huruf bainiyah. Okey. Qulna alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, nampak? Boleh? Okey, nun. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan lantunkan, jangan baca siratal ladzina an'amta alaihim. Nampak? An'amta alaihim. So, kadang-kadang bila ada orang baca dengan tarannumnya, dengan bacaan yang sedapnya, kita pun kata, wah sedap bacaan. Padahal dia lantunkan pada dua-dua huruf an'amta alaihim. Okay, so kita buang lantunan tu. An'amta alaihim. Nampak? Cantik bunyi dia. An'amta alaihim. Okay, kita tak nak melantun, dan yang keduanya kita tak nak pit stop. Apa dia pit stop? Berhenti sementara. Contoh berhenti sementara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu berhenti sementara. Siratal ladzina an'amta alaihim. So berhenti sementara. Ya'lamuna ma taf'alun. Itu berhenti sementara. So kita tak nak berhenti. Turzaqu. Okey, turzaqu. Okey, so kita tak nak berhenti sementara. Okey, kita nak pit stop tu kita buang. Okey. Qulna. Okey, daripada lepasan suara terus masuk pada huruf selepas dia. Qulna, jangan qulna. Okey. Minhu tak ada. Minhu a'lamu yamhaqu turzaqu. Okey, boleh. Okey, hati-hati daripada dua benda ni. Okey, melantun hanya pada 5 huruf sahaja. Selain daripada ko, to, di, baju, pastikan huruf-huruf tidak mengeluarkan bunyi A atau I di belakang dia. Okey. Sama. Sama. So itu ada lantunan. So kita elak daripada melantun. Okey. Pada huruf-huruf wa idz qala, huruf rakhawah, hati-hati daripada lantunan. Dan pada masa yang sama kita tidak melakukan pit stop kepada bainiyah. Okey, boleh. Yang ada pit stop satu je, hamzah sahaja. Okey, tu dia ada bukan pit stop dah, dia full stop. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Okey, boleh. Baik, masya-Allah. Semua hebat-hebat belaka. Okey, baik. So kita buka sekali lagi untuk kita cuba ambil satu lagi last. Saya nak tengok ada sifat apa lepas ni. Kalau banyak, tak boleh. Hams adalah sifat yang complicated. So kita akan tangguhkan untuk sesi yang akan datang. Okey, untuk Hams kita akan tangguhkan pada sesi yang akan datang. So kita nak buka untuk perbincangan. Siapa ada soalan, ada apa-apa untuk bertanya, maka kita boleh sambung. Kita boleh jawab pertanyaan-pertanyaan. Sila. Siapa ada pertanyaan? Ustaz, sorry tanya lagi. Ya, sila. Tak apa, tak ada masalah. Ustaz, yang turzaku tu, ra tu kita kena bergetar sikit Turzaku. Sebelum ni kita bercerita tentang ada sifat-sifat unik bagi huruf. Betul tak? Okey, di mana kita sentuh, katalah kita tengok balik. Sifat-sifat unik bagi huruf. Nampak? Okey, sifat unik bagi huruf antaranya adalah pada ra. Di mana ra ni dia akan digetarkan. Okey, dan saya sebut dekat sini apa dia? Ia lebih jelas ketika huruf berbaris mati. Minta maaf, Allah tak line tak lurus, macam mana tangan ni. Okey. Okey, dia lebih jelas ketika huruf berbaris mati. Maksudnya apabila ra ni mati, maka getaran tu lebih jelas kelihatan. Okey. Dan apabila ra mati, kita tahu ada getaran, namun kita kena berhati-hati. Jangan getar yang melampau. Okey. Jangan turzaku. Okey. Contoh ayat apa yang kita nak baca? Ada ra. Kita buka Al-Quran. Kita try tengok ayat.
Irja ada tak irja? Okay, ada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pada surah Al-Fajr. Saya nak cari yang dekat-dekat depan ni. Ada tak huruf ra yang mati? Okey, pada ayat nombor 6 surah Al-Baqarah. Okey, siapa dapat tengok ayat nombor 6 surah Al-Baqarah? Okey. Okay, kalau kita tengok ayat nombor 6 ni, ada 2 ra mati. Okey. Ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum nampak zartahum pendek je zartahum am lam tunzirhum getaran mesti ada tetapi pendek je zirhum la yu'minun okey cuma saya ni terberhenti lebih la yu'minun. Okey, la yu'minun. Okey, boleh? Okey, itu contoh. Okey, mana kalau sebab tu saya sebut tadi, huruf-huruf rakhawah, huruf-huruf bainiyah ni dia banyak dalam Quran. So kerana terlalu banyaknya sampai tak ingat perkataan mana nak sebut. Okey? Minan nas wal yaumil akhir. Okey. Okey. Dan nun banyak wama hum bimu'minin. Okey. Okey, antara bunyi nun bainiyah ni. Nun bainiyah kita kena hati-hati sebab banyak nun bainiyah ni dia berlaku pada hujung perkataan. Okey, kalau kita tengok surah Al-Fatihah contohnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak nun yang hujung belakang tu. Alamin. Okey, nun tu kita kena bagi lepasan suara tetapi jangan panjang. Okey, ramai orang baca nun yang belakang tu dengan suara yang panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak? Dia panjang yang belakang. So nun bila dia mati maka dia ada bainiyah atau tawassut yang mana ada lepasan bunyi tetapi pendek. Okey, pendek sahaja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepasan suara pendek je. Ar-Rahmanir Rahim. Lepasan suara tapi pendek je. Okey. Begitu juga Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belakang tu jangan tambah bunyi brake lori. Saya panggil dia brake lori sebab lori bila dia brake akan ada ekstra ke depan. So alhamdulillahi rabbil alamin. Brake lori. So elakkan daripada brake lori kerana nun apabila dia mati maka dia ada bainiyah sahaja. Pendek. Okey, boleh? Baik, masya-Allah. Ya, Puan Rohaya, ada soalan? Ya, Ustaz. Tadi yang untuk yang huruf-huruf tawassut ni, yang Ustaz beritahu perlu diberikan perhatian, maksud jangan dilantunkan. Ya. Maksudnya jangan diqalqalahkan, Ustaz ya? Ya, lantunan adalah qalqalah. Ya. Maknanya kalau diqalqalahkan tu jadi qalqalah buatan, Ustaz ya? Ya, dan sebab ramai orang sebelum ni saya ada sebutkan qalqalah ni dia mesti semula jadi. Sebab kalau kita buat qalqalah ni maka banyak huruf yang akan melantun. Okey, bila kita buat bunyi qalqalah, bunyi lantunan tu kita buat, maka huruf-huruf yang lain pun kita akan turut lantunkan juga. Okey, sebab apa? Sebab dia tak jadi dengan semula jadi. Okey, so pada huruf-huruf lain maka kita berhati-hati daripada lantunkan dia. Okay. Ramai orang suka lantunkan huruf-huruf terutama huruf hams. Nanti kita akan tengok huruf hams yang 10 tu ramai orang suka lantunkan. Contoh huruf fa, afidah. Okey. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah. Okey. As. Okey. Minal jinnati wan nas. Okey, so kita hati-hati pada huruf-huruf hams juga. Okey, so kita akan lalu selepas ni kita ambil dulu hari ni. Ada orang tanya, Ustaz, tak boleh ke sambung lagi? Bukan kita tak nak sambung, tapi saya pun pening.
Jangan cakap orang yang belajar, yang mengajar pun pening juga ni. Okey. So kita ambil sikit-sikit dulu. Okey. Yang penting adalah latihan. Yang ni jangan lupa. Saya bagi kunci sahaja. Okey. Hari Rabu malam saya hanya bagi kunci dan saya mengharapkan akan ada latihan. Okey. Kita akan habiskan ni hams, hamsyiddah, lin, istitalah, gunnah, tanwin, okey, dan sabdu. Okey. Lepas kita habis daripada sabdu dan saya tunjuk ringkasan dan ni ringkasan sifat semua ada dalam nota. Okey, lepas kita ambil dengung, okey, sebelum kita masuk alif dalam, kita akan baca contoh-contoh dalam Iqra. Okey, kita ada buku Iqra. Okey, Iqra ni dan saya cadangkan, sebelum ni saya ada sebut, saya cadangkan nak ambil contoh-contoh bacaan, ambil daripada buku Kaedah Syafi'iyah. Okey, Kaedah Syafi'iyah. Buku ni diterbitkan oleh Telaga Biru. Boleh beli online je. Okey, buka je page Telaga Biru, cakap nak beli buku Kaedah Syafi'iyah. Okey, di mana harga dia RM12 je kot. Tak mahal, RM12 je harga dia. Okey, dapat buku yang cantik. Kulit cantik, tulisan cantik, semua cantik. Okey. Baik, so kita boleh guna buku tu untuk latihan. Latihan perkataan-perkataan. Tetapi siapa yang dah boleh baca Al-Quran, boleh baca muqaddam, dah hafal ayat-ayat lazim dekat belakang, maka gunakan ayat-ayat tu. Okey, gunakan ayat-ayat tu untuk latih diri kita. Okey, katalah kita dah hafal ada surah yang kita dah hafal semua, iaitu surah Al-Fatihah. Gunakan surah Al-Fatihah untuk latihan. Okey, bila kita baca Bismillah, okey, sin kita tak sampai lagi, tak apa. Kita cari huruf-huruf mati dalam surah Al-Fatihah. Alham, okey, lam mati. So kita pun ingat lam macam mana kita nak sebut ni. Lam ada sifat apa? Ada qalqalah ke, ada bainiyah ke, ada syiddah ke, ada rakhawah. So kita ingat. Okey. Kita dah lepas step makhraj. Ni bila dah lepas step makhraj. Kalau tak lepas lagi kena ingat balik lam makhraj kat mana, makhraj kat mana. Lam makhraj dia hujung lidah ke langit-langit atas. Okey. Hari ni kita tak ingat, tak apa. Esok kita ulang lagi, tak ingat lagi. Lusa kita ulang lagi, tak ingat lagi. Kalau setiap hari kita buat macam tu, kita lama-lama akan ingat. Lam, orang tanya lam kat mana? Sambil tengah masak tu boleh jawab. Lam hujung lidah ke langit-langit atas. Nampak? Ya, punyalah kita duk buat latihan tiap-tiap hari. Sampai orang tanya je, sin dekat mana makhraj dia? Hujung lidah belakang gigi bawah. Laju dia boleh jawab. Okey. Macam mana dapat benda tu? Dengan latihan. Okey. Sebab tu para ulama dulu, antaranya Ibnu Jazari, pakar qiraat, turun tokoh besar dalam qiraat, dia kata apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Cara untuk dapatkan bacaan yang baik, makhraj yang baik, sifat yang baik. Okay, bainiyah, sifat masa takrir ke, tikrar ke, lin ke, sofir ke. Kita nak dapat bacaan yang baik, bunyi yang baik, maka tak dapat lari daripada latih. Okay, so kita latih diri kita, insya-Allah. Okay, boleh? Ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak buat pertanyaan juga mengenai macam bacaan tadi Ustaz semua bagi contoh macam kalau baca Al-Fatihah kan kita ada macam qalqalah, lepas tu ada berhenti sekejap tu, dia ada impact tak dalam kita punya makna dan hukum dia jadi macam mana Ustaz? Okey, baik. Okey, macam kita sebut sebelum ni, okey, tajwid ni dia ada dua. Okey, dalam tajwid Al-Quran ada dua. So dia ada kesalahan yang dipanggil jali. Okey, jali ni dia memang ubah dan mencacatkan terus Al-Quran ni. Dia ubah makna, dia memang tak nampak dah benda tu Al-Quran. So kesalahan yang sangat besar. Okey, so ini kesalahan apabila kita tertukar huruf tebal dan nipis contohnya. Okey, huruf tebal nipis kita tertukar, maka dia akan bawa kepada jali. Baris kita tertukar, maka dia akan bawa kepada jali pada beberapa tempat. Okey, panjang dan pendek dua harakat bila kita tertukar, maka dia akan bawa kepada jali. Okey, namun di sana kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika bacaan adalah lahan khafi. Okey, lahan khafi iaitu yang ringan. Okey, yang mana dia tak ubah makna Al-Quran, cuma dia tidak menjadikan bunyi itu sedap. Bunyi Al-Quran bunyi cantik, bunyi sedap. Tapi bila kita lantunkan huruf tak melantun, huruf melantun kita tak lantunkan, lalu bunyinya jadi kurang sempurna.
Okey, so kalau kita sebut pada bainiyah, pada rakhawah, ini semua adalah duduk dalam, kalau kita tak buat dia jadi lahan khafi. Lahan khafi. Dia tak memberi kesan yang besar kepada makna Al-Quran. Maksudnya kita tak katalah siapa tak rakhawah berdosa besar. Siapa tak qalqalah dia berdosa besar. Tak ada. Okey, tak ada. Cuma kita kata dia mencacatkan bunyi. Dia mencacatkan bunyi. Dan kerana itu tak ramai orang yang belajar benda ni. Betul tak? Bila kita tengok benda ni, ustaz saya tak pernah dengar apa benda ni ustaz. Inilah kali pertama saya dengar benda ni. Ada orang kali pertama dengar benda ni. So sebab apa? Sebab oleh kerana benda ni dia tak ubah makna Al-Quran, lalu ramai yang tak beri perhatian pada dia. Tetapi kita sebut bahawa kita nak baca Al-Quran, kita nak berikan yang terbaik. Ini yang kita nak berikan ketika mana kita membaca Al-Quran. Kita sebut dah hari tu bahawa bacaan Al-Quran kita yang kita nak tanamkan adalah kualiti. Betul tak? Okay. Dan kerana itu kita belajar baca Al-Quran. Sebab apa? Kita nak berikan kualiti. Okey? Boleh? Boleh. Okay, baik. Masya Allah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada soalan lain? Ustaz. Ya. Saya tanya buku yang Ustaz cakap tadi, dia nama Kaedah Syafi'iyah. Ya, dipanggil kaedah Syafi'iyah. Kaedah Syafi'i. Kaedah Syafi'i. Ya. Bukan Syafi'iyah. Saya kan? terpengaruh dengan bahasa Arab. Okey, kaedah. Dia keluaran Indonesia ya Ustaz? Asalnya daripada Indonesia, ya. Kulit dia biru Dia ada dua kulit. Kat Malaysia dia ada dua kulit. Okey, dia ada kulit biru, dia ada kulit hijau. Okey, boleh ambil dua-dua. Mana-mana pun. Abu Ya'la Kunaidi tu. Ya. Dan kalau siapa ada cucu ke anak-anak yang belajar dekat Little Khalif, LC Little Khalif Tadika, maka Tadika Little Khalif menggunakan silibus ini, kaedah Syafi'i. Boleh dapatkan buku tu untuk latihan. Tapi siapa ni untuk latihan bagi orang yang baru nak belajar. Siapa yang dah boleh baca Al-Quran, janganlah ambil yang ni pula. Dah boleh baca Al-Quran, pergi pada Al-Quran. Pergi pada Muqaddam, baca. Dan buat latihan daripada bacaan Al-Quran kita. Boleh? Okey. Lain? Alhamdulillah. Okey, baik. Saya mengharapkan agar semua dapat faham. Okey, sebab yang penting bagi saya adalah faham. Saya tak penting kita belajar banyak-banyak ke apa. InsyaAllah masa Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi, kita doakan agar Allah Ta'ala beri keberkatan pada masa kita. Okay, so kita ambil slow-slow, bawa gear 2, gear 3, kita tak perlu cepat. Okay, bila kita dah habis semua, bila saya dah cerita sampai habis mat nanti, ni mat dah habis nanti, baru kita masuk gear 5 insyaAllah. Kita akan laju dan kita akan baca Al-Quran tu. Ya, dan kita akan tengok macam mana kemampuan kita. So sebelum kita sampai pada Al-Quran, kita tak nak zalim diri kita. So buat latihan. Sebab apa, kalau kita tak buat latihan sekarang, sampai ke tahap kita nak baca Al-Quran nanti, kita akan jumpa salah. Orang pun duk mau, ustaz apa ni asyik salah je. Dah kita semua buat latihan awal-awal tak nak. So bila dah sampai, dah lama dah membarah dah, tak boleh nak baiki lah. Ustaz tegur salah, marahlah dia. Okey. Boleh? InsyaAllah. Okey. So, kita mengharapkan agar apabila sampai pada latihan nanti, kita akan ada latihan juga selepas kita habis sebutan huruf-huruf ni, kita akan masuk pada latihan, kita akan buka buku latihan. Saya akan bawa beberapa contoh daripada buku Iqra untuk kita baca sama-sama. Dan mungkin pada waktu tu saya akan pilih orang. Contoh, saya kata, okey, sekarang ni Encik Yaakob tolong baca. Nak baca? Boleh okey, saya kata Puan Nur Hayati tolong baca. Puan Hayati pun kena baca. Ya, boleh Saya ada soalan Ustaz. Ya, ada apa Puan Hayati? Macam apa ni perkataan yang ada hamzah macam bimukminin kan, bimukminin tu hamzah kan. Saya dengar ramai orang baca jadi bunyi ain macam ain pula. Hamzah tu nak mirip-mirip kepada ain. Bimukmin tak jadi hamzah Okey. Okey, baik. Kita sebut hari tu tentang perbezaan antara ain dengan hamzah. Sebab apa bunyi ain dengan hamzah ni sama. Ain ni sebenarnya adalah hamzah juga. Dia dekat-dekat Hamzah yang disempitkan jalan dia. Asal kepada bunyi kerongkong kita ni,
bunyi suara yang keluar adalah bunyi hamzah. A, I, U. Okey, tapi bila kita sebut okey, bila kita sempitkan laluan hamzah, maka dia akan jadi ain. Okey, sebab tu dalam sebut huruf hamzah ni, kita hanya bagi tenaga tapi jangan tekan. Jangan tekan. Kenapa keluar ain? Kerana orang tekan pada hamzah. Bimu'minin, nampak dia tekan. Bimu'minin. So kita relax je. Bimu'minin, bimu'minin. Okey, kalau kita nak bagi contoh, saya sebelum ni selalu bagi contoh kaedah yang macam ni untuk mudahkan kita nampak. So kita nak sebut huruf hamzah, okey. Contoh apabila dia mati. Hamzah ni bila mati, maka kita cuba macam orang sedu. Pernah tengok orang sedu tak? Kan? Bimu'minin. Kita sedu, tetapi masalah pada sedu ni dia ada qalqalah lah pula. Kan? Ada qalqalah. So kita sedu tapi buang qalqalah tu. Bayangkan orang sedu kan? Kita selalu dengar orang sedu bimu'minin, kan? Tu sedu. So kita buang qalqalah je. Bimu'minin. Okey, bimu'minin. Okey. Ya, kadang-kadang Ustaz, Ya. kadang-kadang tak bunyi, kalau tak bunyi macam ain, dia bunyi macam ni. Bimu, jadi bimu pula dia. Bimu minin. Dia jadi macam mana bunyi dia? Bimu. Bimu minin. Bimu'minin. Okey. Okey, dan kita perlu sebut juga bahawa hamzah ni adalah huruf berat ni, berat. Okey, dia sangat berat. Okey, sebab tu kita akan ada masalah. Dan sebahagian daripada qurra, okey, tokoh-tokoh qiraat ni ataupun cara bacaan yang datang daripada Nabi, hamzah ni hilang. Tak ada hamzah. Macam contoh bila kita baca bacaan Warsh contohnya. Okey, Warsh, bimu'minin. Okey, qalun pun sama. Okey, bimu'minin. Okey. Contoh pada perkataan apa lagi? Memang dia orang buang hamzah ni. Okey, kalau macam qiraat hamzah contohnya. Okey, qiraat hamzah, maka dia akan buang hamzah dekat belakang. Wassama. Bagi dia hamzah kat belakang tu berat. So dia berhenti dengan alif je. Wassama. Okey. So hamzah ni memang sangat berat. Okey, sebab tu kadang-kadang kita susah untuk sebut huruf hamzah. Okey, dan saya cuba juga untuk tengok kadang-kadang orang yang sebut hamzah macam sebut ain, kita nak cuba tarik, tekak dia ke depan, jangan bagi tekan ke belakang. Okey, huruf ain ni bila laluan suara kita jadi sempit, maka jadi ain. So untuk dapatkan huruf hamzah, maka kita tenang je. So dia dapat keluar hamzah. Tapi kalau kita tekan pada hamzah, tu yang jadi huruf ain. So jangan tekan pada huruf hamzah. Allah. Okay, dan hamzah ni tengok satu-satunya huruf yang syiddah, kuat. Okay. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okay, tak ada soalan lain. Okay, so insyaAllah pada minggu depan kita akan tambah lagi. Okay, so jangan peningkan kepala. Kita ada masa seminggu untuk hadam balik. Daripada awal kita ambil makhraj. Yang ni jangan lupa, makhraj. Sentiasa ulang, makhraj. Tebal nipis. Kemudian kita ada qalqalah. Syiddah. Rakhawah. Bainiyah. Banyak dah tu. Okey. Itu dah banyak. Kita ada lagi sikit. Kita ada hams dan kemudian kita ada lin dan istitalah. Okey, gunnah kita akan jadikan dia satu bab besar. Gunnah ni sebab dia melibatkan nun mati dan mim mati. Okey, kita akan dia bab besar. Okey, tapi kita dah habis hams ni, kita dah okey dah sebenarnya pada huruf-huruf mati. Kita hanya perlu pada hams sahaja. Okey, boleh insya-Allah. So minggu depan adalah sesi untuk kita tutup kita punya huruf mati ni. Kita habis daripada hams, kita akan ambil contoh banyak-banyak. Kita bagi banyak-banyak contoh supaya kita dapat mahirkan diri kita dan kemudian barulah kita masuk pada bab dengung insya-Allah. Dengung ni pun complicated juga. Macam mana nak dengung? Ada orang kata nak dengung dengan bunyi NG,
Ada orang kata nak dengung macam mana, kena bunyikan daripada hidung lah, kena tutup mulut lah, macam mana, macam-macam lah pasal dengung ni. So kita akan tengok nanti insya-Allah. Boleh? Baik, saya harap yang ada sekarang akan setia sampai kita habis kelas kita. Mungkin kerana banyaknya sesi kita menyebabkan kadang-kadang kita rasa alah malasnya nak join kelas Ustaz. Kan? Tapi kita cuba. Kalau tak dengan saya pun ada ustaz-ustaz lain. Sekarang ni satu kelebihan yang saya nampak daripada PKP ni adalah munculnya kelas-kelas mengaji Al-Quran. Terlalu banyak. Okay, so dan ambillah peluang. Hatta kalau yang kelas-kelas online ni kebanyakan dia berbayar, saya tengok dekat masjid-masjid dan surau-surau pun mereka dah buat dah kelas-kelas mengaji Al-Quran. So join lah mana yang kita boleh nak join, insya-Allah. Yang penting kita usaha supaya kita bila jumpa Allah Subhanahu Wa Taala nanti ada benda yang kita boleh berbangga dengan diri kita. Kita cuba untuk sebut kalam Allah Taala dengan sebutan yang terbaik. Okay. Wallahu taala alam. So kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi sesi akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kasih diterima semua. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Wa ila liqa. Dan liqa biiznillah. Terima kasih Ustaz. Kasih diterima. Terima kasih Ustaz. Diterima. Ustaz, slide ni kalau nak dapatkan daripada mana Ustaz? Ada dalam grup Telegram. Nama apa? Telegram nama Madinah Mendidik. Boleh. Kena join dulu. Macam mana? Ambil buka Telegram, tulis je dekat atas tu search Madinah Mendidik. Nanti keluarlah nama grup ni. Madinah Mendidik ya namanya. Okey. Baik. Kena join dululah, tak join lagi. Masuk join. Sebab dalam Madinah Mendidik ni bukan ada kelas tajwid je, ada kelas bahasa Arab, ada kelas perubatan, makan ubat, masa Kalau baru masuk ni dia tak masuk, dia akan masuk lain kali kan nota ni. Nota memang ada dalam ni. Ada dalam kita grup. baru join ni. Masuk dalam grup je dapat nota. Oh, okey. InsyaAllah.